Untuk program-program perdana dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerai. Tak boleh teradu, tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teradu boleh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita yang segak lagi bergaya. Masya-Allah. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Syekh Burhanuddin, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai Masjid Andalusia Laguna Merbuk, yang saya hormati penaja utama kita Datuk Haji Asri, dan seterusnya Pak Said, Datuk Nan, dan semualah yang menjayakan program pada malam ini, sama ada secara langsung dan juga tidak langsung, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa orang Laguna? Baik, alhamdulillah. Di pada malam ini Masjid Al-Bushra dah. Dia ada mabuk kat belakang tu. Dari beliau rumah ni. Jadi pada malam ini saya mengambil kesempatan nak mengucapkan tahniah kepada Masjid Andalusia Laguna Merbuk atas sambutan karnival pada minggu ini, sepanjang 2 hari ini, sepenuh 10 tahun Masjid Andalusia Laguna Merbuk. Jadi pada malam ini tadi kita dah dengar tadi daripada Tuan Nadir An-Nuri, perkongsian tentang saudara kita, apa yang berlaku, kegemilangan yang berlaku di Gaza. Dan insyaAllah sekarang kita bersama-sama dengan ahli panel yang tidak asing lagi di tanah air kita. Di sebelah kanan saya yang selalu duk cerkah orang. Dia tak tahu orang duk marah kat dia. Dia duk cerkah orang ya. Kan? Iaitulah Ustaz Abdullah Khairi, yang insyaAllah saat lagi dia nak pergi Terengganu pula. Kalut sungguh lah. Dia duk tak apa. Macam ni lah. Kan boleh kaya sikit. Orang cakap main telefon. Jom jalan. Baik. Dan kemudian ahli panel kita yang kedua yang juga tidak asing bagi kita semua, iaitu Ustaz Haslin Baharin, ataupun dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood. Apa Ustaz? Ustaz, alhamdulillah. Ada orang ni duduk atas mic pasal apa? Okey. Oh, mic pelan ni. Hello. Ijaz sikit Maula. Maula jangan kasih kecewa Maula. Jangan pelan, tengok jauh ni pun pelan lah. Sebab setakat lah ni yang memegang di sebelah utara ni Maula. Hello. Okey. Hello. Maula jangan nak buat lagi. Mana Maula? Malu kau orang? Maula nama orang ke? Dah syarikat ni, yang PA system ni. Dahsyat lepa. Madat pun lepa, hak Laguna pun lepa, Masjid Bushra pun lepa sapu be. Masyur. Jadi pada malam ini kita adakan forum perdana bersama dengan ahli panel yang hebat pada malam ini untuk kita bicarakan satu perkara yang agak penting yang kita semua tidak boleh terlepas daripadanya, iaitulah berkaitan dengan media sosial. Tetapi kita nak bawa satu pendekatan. Bagaimana penggunaan media sosial itu kalau kita guna ke arah yang lebih baik, kita menggunakan ke arah yang boleh memberi manfaat, maka itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi bagaimana pula kesannya sekiranya kita menggunakan media sosial yang ada ke tangan kita. Sekarang ni tak boleh terlepas dah. Anak-anak kita ada telefon seorang satu. Kalau selalu orang dah sebut kata apa, sekarang zaman orang banyak tengok telefon daripada tengok Quran. Mak tengok telefon. Dia baca ayat Quran ni, dia baca ni. Lagi nak baca ayat Quran apa ni? Ya. Orang ajak je. InsyaAllah jadi kita bawakan tajuk pada malam ini media sosial dan juga dakwah insyaAllah. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka inilah cabaran kita. Jadi tugas kita adalah nak mengawal dan menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Dia ada kesan-kesan yang sangat-sangat baik, walaupun orang kata tak payahlah duk main media sosial, Facebook ke apa ke semua ni hak depa. Kan? Tapi kita jadikan itu sebagai senjata makan tuan. Kan? Walaupun depa halang macam-macam, kita tak boleh nak cerita, kadang nak tulis pun nak kena tulis perkataan bagi pelik-pelik apa semua. Kan? Bubuh dalam TikTok tak boleh nak cerita benda-benda yang berkaitan dengan saudara kita di sebelah sana. Saya pun nak kena kawal-kawal juga sebab kita buat live. Kan? Lepas itu kena dah seminggu lepas pergi pen. Wajang tu. Seminggu. Cakap sikit lah. Kan? Buat jualan mafla ni, habis kita cakap cara terang pun kena, cakap lapis-lapis pun kena. Kita cerita tak jual benda ni pun, kita makan durian krip kena juga. Kan? Allahu Akbar. Tapi kita jadikan media sosial itu sebagai senjata makan tuan, insya-Allah. Alhamdulillah, tak sangka walaupun dalam keadaan kita dihalangi macam-macam, tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk menggunakan media sosial untuk membantu saudara kita dan menyampaikan dakwah. Jadi saya ingat, saya tak mau nak panjangkan mukadimah pada malam ini. Saya nak terus ajukan soalan yang telah dirancang. Kan? Ahli panel yang pertama, Ustaz Allah Khairi. Jadi kita sebagai pendakwah, kan, sebagai pendakwah macam dengan Ustaz lah, kan? Yang hebat. Sebenarnya apa yang perlu kita ada? Mungkin senjatanya, macam mana kaedahnya dan sebagainya. Silakan Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya kasihi sahabat saya, moderator Ustaz Firdaus, Ustaz Aslin, alhamdulillah lama dah tak berforum. Memula balik forum ini di Kedah ni. Yang saya kasihi Tuan Syed Al-Hadad Company Berhad. Sini Berhad ke Berhad? Berhad. Datuk Asri, sponsor kita malam ni tuan-tuan, dan berbahagia imam, Datuk Nan, Fadil Ustaz, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, kita semua ni apa? Balighu anni walau ayah. Sampai oleh kamu walaupun satu ayat. Menunjukkan kita ni semua da'i. Da'i ni tuan-tuan, tanggungjawab untuk kita sampaikan risalah ini. Sebab itu disebut dalam Quran, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaihi min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Menunjukkan kita ni semua pendakwah. Pendakwah ni dia kena ada ciri dia, bukan boleh ikut suka ya. Kan? Kalau walaupun semua jadi pendakwah, macam Ustaz Firdaus, dia pendakwah, tok imam, businessman, semua dia. Kan? Cara strategi kena ada. Sebab tu dia ada ciri-ciri dia. Macam Ustaz Aslin, kami ni bukanlah yang mengaturkan, memberikan hukum, bukan sebagai penentu untuk mengeluarkan fatwa. Kami ni da'i, pendakwah. Bila pendakwah, dia mesti ada keperluan. Perluan macam mana? Jangan kata jadi pendakwah ni boleh keluar tabligh 4 hari, dia boleh dah. Kan? Artis convert, mula berjinak dengan agama, tu dia ustaz dah. Oh, jangan macam tu. Dia mesti ada ciri dah. Yang pertama kena ada ilmu. Saya ni engineer. Walaupun dia berkata engineer, saya ada 4 senawi tuan-tuan. 4 senawi ada, lepas tu ada ijazah dalam pendidikan Islam. Kita kena ada sebagai sijil lah. Maksud dia tidak tak dapat tauliah. Saya dah tauliah Pulau Pinang, tauliah Selangor, tauliah wilayah, tauliah Sabah. Tapi kena tarik lah tuan-tuan. Kedah tak ada. Kedah tak lagi. Lepas tak bagi lagi. Tapi tauliah khas lah. Malam ni tauliah khas lah. Tapi nak bagi tahu, kena ada ilmu. Ilmu tu macam mana? Pertama, ilmu yang mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Apa maksud ilmu yang mengenal Allah? 3 ilmu ni kena ada sebagai seorang da'i. Pertama, kena ada ilmu tauhid yang bersangkut dengan akidah. Kalau akidah kita pun tak betul, kita nak dakwah macam mana? Nak tarik orang macam mana? Kita sendiri pun tak kenal Allah. Kan? Ada orang jadi pendakwah, lain-lain kali semayang pakai niat. Ni pelik dah. Kerana apa?
ilmu yang dia tuntut tidak membawa dia dekat pada Allah. Sebab tu sebagai seorang pendakwah, ciri pertama ilmu tu mesti ilmu yang betul. Sebab tu dia kata apa? Al-ilmu bita'allum. Ilmu ni kena berguru. Kan, kalau baca buku, ada orang baca buku. Baca buku lama-lama kalau tak berguru, silat-silat dia boleh sesat tu. Sebab tu al-ilmu bita'allum, ilmu ni berguru. Natang apa masuk mulut kan? Abang masuk telan je lah tuan-tuan. 3 ekor kenyang. Masuk dah dah. Tisu pun tak ada. Haram je. Pula dengan ni. Kena berguru. Nabi pun berguru. Siapa guru dia? Jibril alaihi salam. Kan? Jibril jumpa. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh baca. Baca tu apa? Baca untuk mengenal guru dulu. Kalau guru kita tak tahu, tak berguru, nak baca macam mana? Kita Arab. Kalau tak berguru, pakai batang aku suka kan? Alhamdulillah, alhamdah. Dia tak tahu sama ada mubtada khabar kan? Tak tahu langsung. Tapi bila berguru, dia tahu, ni ada kaedah dah. Kita nama dia i'rab. Sebab tu kena berguru. Sebab tu nak jadi pendakwah bukan boleh celup keluar 5 hari. Tak boleh. Dia kena ada sistem dia. Kan? Baru boleh untuk menyampaikan dakwah supaya benar apa yang kita sampai ni. Pertama, kena ada ilmu tauhid. Ni asas. Ni adik-adik kita ni kan. Jangan pakai-pakai serban, tolak jadi imam, dia ni pendakwah dah. Pernah berlaku tuan-tuan RNR. Masa tu saya ingat saya kecil lagi. Yang serban besar tu. Dulu ada serban besar hak jenis kain kebak tu dia dilit kan. Dia pun tengok-tengok dia pagi subuh tu dia pakai serban. Jadi tolak dia jadi imam. Dia kata tak boleh. Kami kata apa yang ada tu, kalau Tuan Haji tak boleh, kami lagi tak boleh. Tuan Haji pakai serban. Tuan Haji naik. Dia naik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah okey. Surah dia baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Semua pakai tunggu. Rakaat kedua dia nak baca apa ni? Kan? Sebab kalau selalunya orang baca daripada atas turun ke bawah. Dia rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Mesti rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas juga dia baca. Mungkinlah kan? Sujud, rokok, sujud kedua tak dengar suara. Rupanya tu imam belah dah tuan-tuan. Di depan religi saya masih muda lagi. Betul tu? Masih remaja lagi lah kan. Menunjukkan bukan pakai serban, bukan pakai jubah sebagai seorang pendakwah, tapi kena ada ilmu. Ilmu yang pertama apa? Ilmu yang mengenal Allah, ilmu tauhid. Yang kedua apa? Ilmu fiqh, ilmu yang macam mana nak buat ibadat. Kan? Kalau pendakwah orang tanya, nak masbuk macam mana? Masbuk tu binatang apa? Jemaah. Sehingga pernah ada seorang yang baru terlibat dalam bidang dakwah, baru lagi. Orang tanya dia, ni nak tanya sikit ni, haid perempuan berapa lama? Maksimum haid. Ustaz, haid perempuan berapa lama maksimum? Dia pun tak tahu lah. Bukan. Sebab saya tak pernah main haid. Kena tahu asas tu asas. Maksimum haid seorang perempuan 15 hari. Tiba-tiba pernah orang tanya saya, Ustaz, kalau hari ke-16 dia main lagi. Kita nak jawab macam mana? Kalau tak ada ilmu. Ni asas kena ada. Sebab ilmu fiqh. Sampai nak masbuk pun tak tahu orang tanya masbuk. Masbuk macam apa menatang masbuk tu? Orang tanya muafiq menatang apa? Asas kena ada. Itu ciri dia. Ilmu fiqh kena settle. Kalau orang tanya, Ustaz, kita pergi Mekah, nak pergi umrah dulu ke haji dulu? Kan? Al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa al-jaza ila al-jannah. Umrah ke ampunan dosa. Kalau kita ada ilmu, bila umrah yang pertama tu wajib. Maksudnya kita jawab kerana ilmu kita. Ni Ustaz, saya haji tak ada panggil-panggil ni. Duit ada nak pergi umrah dulu boleh? Pergi umrah dulu. Maksud dia asas tu kena ada. Bab fiqh. Kan? Bila ada yang ni, lepas tu barulah bila kita belajar ilmu fiqh, mulalah kita tahu macam mana nak belajar Al-Quran. Ilmu tajwid macam mana. Kan? Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, boleh tak boleh?
Kan kena ada tu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Boleh tak boleh? Woi, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak jawab tak apa ni. Boleh. Sebab itu ialah qiraat. Kan? Penuh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas sirah. Boleh tak baca? Boleh, tapi kena ada ilmu. Jangan pakai hentam ikut suka ya. Tapi bila ada asas itu, kita ada ilmu fiqh, kita belajar sikit ilmu tajwid, belajar qiraat sikit. Jadi kita tahu lah, oh yang ni boleh, yang ni tak boleh, kan? Sebab pernah berlaku ada orang baca Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dia duduk belakang. Dia buat macam tu. Tak betul ni. Ihdinas sirah. Allah. Alaihum. Dia alaihum terus. Kan? Boleh tak boleh? Tiba-tiba imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Rupanya dia orang buta. Terus kali kat member dia, orang kita. Rupanya tak faham. Ada kaedah dia. Sebab apa? Kena ada asas ilmu fiqh ni. Kan? Ada ilmu kita faham. Boleh kita berdakwah, menyampaikan supaya ada landasan yang betul. Yang kedua apa? Mesti ada kepakaran untuk menyampaikan. Sebab itu disebut ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu yang bersangkut dengan hati, ikhlas. Ada orang kata jadi penceramah ni penunggang agama. Kalau penunggang agama hangpa nak tahu, inilah dia. Dia tunggang semua. Segala motor, segala backhoe semua ada tumpang. Depa kata penunggang agama. Ni akhir zaman tuan-tuan, bila orang nak jauh daripada ahli-ahli agama disebut penunggang agama. Penunggang agama lah orang ni tak betul. Sebab apa? Anak muda dijauhkan daripada agama, dimasukkan dengan laibun walahun, dengan hiburan, dengan mainan. Disebut Coldplay. Tu dia 70,000 ramai. Tapi alhamdulillah malam ni walaupun tak ada Coldplay, tapi ramai ni, anak muda pun ramai. Cuba angkat tengok yang umur 30 ke bawah. Cuba angkat tangan. 30 ke bawah, 30. Woi! Muda ramai ustaz, 30 ke bawah. 30, 40. 30, 40. Oh ramai juga. Sebab 30 sekarang ni baru muda. Ustaz dah muda dah, ustaz tua. 40 kata nak isi tua. Betul baru ni. Ya apa? Enaho, ya apa? Yang itulah menteri sukan tu apa? Hanayo nak sihat 30 ke bawah muda. 30, 40 tua. Okey, 40, 50. 6 orang ah. 50, 60. Tak ramai dah. 70, 80. Itu mati habis dah. Ada lagi. Tengok anak muda sekarang ni anak. Kita harap mereka ni lah generasi yang menjadi pendakwah. Kena faham ilmu tauhid, kena ada ilmu fiqh, ilmu tasawuf yang bersangkut dengan hati. Penceramah, pendakwah mesti ada ilmu tasawuf yang bersangkut dengan ikhlas. Ikhlas tak ikhlas? Ikhlas tak ikhlas pun tuan-tuan, saya dengan Ustaz Aslin duduk dalam bidang dakwah ni bukan mula, bukan baru. Daripada tahun 1996. 2006. Lepas tu 2016. Lepas tu 2026. Masuk dia berapa? 20 tahun lebih lah. Mereka kata macam-macam. Dulu Masjid Laguna ni tobat lahum, aku tak boleh masuk. Tapi alhamdulillah boleh masuklah malam ni, boleh berforum di sini. Depan ni semua ni nampak orang Laguna merebut. Bukan orang Masjid Bushra, Laguna, woi, Laguna. Dulu tak guna, lah Laguna. Tapi nak bagi tahu kata, alhamdulillah ada penerimaan. Sabar 26 tahun. Kesabaran tuan-tuan. Orang kata orang kutuk, mampu habis. Yang penting kita teruskan. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita menjadi pendakwah ni, ilmu tasawuf kena ada yang bersangkut dengan hati. Ikhlas tak ikhlas, qanaah tak qanaah, nak takwa tak takwa. Itu bersangkut. Kena ada ilmu ni, asas. Yang kedua apa? Pendai ni dia kena ada metodologi bilisan penyampaian. Tuan-tuan, ni saya Ustaz Azli ni boleh berceramah. Tuan-tuan, kita masuk dalam public speaking. Public speaking cara macam mana kita nak tarik orang. Tu yang saya bila berceramah saya jerakah. Saya tak jerakah semua waktu. Bukan tuan-tuan, itu metod saya untuk nak tarik orang. Sebab saya dah kenal dah baru ni di Pantai Remeh.
Ada seorang makcik duduk depan situ. Saya terkau, woi! Terus dia bangun. Ustaz, bodoh. Aku kena bodoh terus. Lepas tu saya tak mau terkah dah. Saya insaf tuan-tuan. Insaf 45 minit dah. Lepas tu tengok depa lena, saya terkah sekali lagi. Makcik tu bangun sekali lagi. Ustaz, babi. Kena babi terus balik terus tuan-tuan. Lepas tu nak bagi tahu tuan-tuan, ni metodologi penyampaian. Macam Ustaz Asim, dia ada kaedah penyampaian. Setiap orang nak tarik orang. Bukan senang tuan-tuan. Sebab tu ada orang kata, ni kami di Kedah ni ada 1,700 dah pendakwah. Kalau tak dapat tauliah daripada pendakwah yang lain pun tak apa dah. Yang ni cukup dah. Bukan cukup. Ni orang nak tarik orang tu, mesti ada metod. Macam Ustaz Firdaus, dia ada metod dia. Metod lompat. Saya tak boleh. Kalau saya tak boleh, Ustaz Hasrin lagi tak boleh. Dia kalau lompat perut di depan. Yang hormat saya tarik balik. Tapi nak beritahu, ada metod dah. Ni kaedah penyampaian. Macam Ustaz Hasrin, dia punya menyanyi lagu. Tambah-tambah ni, PA sedap ni. Oh, dia pegang-pegang, dia menyanyi saja. Itu metod. Tidak semua orang boleh. Sebab itu tuan-tuan, cara penyampaian dengan lisan. Ada orang dia bercakap, dia boleh menarik orang, menarik pendengar, menyebabkan ada orang masuk Islam pun ada. Saya nak cerita tuan-tuan, pernah saya di universiti dekat Tanjung Malim tu, UPSI. Macam ni lah buat di luar, di masjid. Tiba-tiba ada seorang pelajar Cina, di itulah, di universiti tu, main duduk tepi masjid. Habis saya ceramah, tiba-tiba dia habaq dekat orang masjid tu. Dia nak jumpa saya. Jadi pengurusi masjid main jumpa. Ustaz, ada seorang nak jumpa. Kita kata dia Cina. Kita masuk. Dia masuk. Dia kata, Ustaz, saya dengar ceramah Ustaz, bukan dalam hari ini lah. Saya dengar melalui YouTube. Ustaz duk ceramah-ceramah beragama. Ustaz, saya nak masuk Islam. Saya kata, loh, nak masuk Islam? Aman. Terus saya ajak mengucap. Rupa-rupanya tuan-tuan, dengan ceramah derekah tu terbuka hati orang nak masuk Islam. Sebab tu metod, cara penyampaian, pendakwah. Jangan kutuk pula, apa Ustaz lah ni duk derekah orang. Woi, tu aku derekah slow tu. Kalau tu Sajat nama dia. Tapi kaedah dia, penyampaian tu kena ada. Macam Ustaz Asli, dia pandai. Sehari dia buat apa Nurutu Sipudin lah. Sehari dia menyanyi lagu Hindustan. Kerana apa? Metod yang kita guna untuk nak tarik orang. Saya dulu tuan-tuan buat TikTok. Assalamualaikum. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah. 2 orang yang tengok. Saya buat macam mana? Buka. Why? 5 juta. Itu metod penyampaian. Jangan tuan-tuan duk kutuk orang. Ada ustaz tak boleh. Apa ustaz ni duk derekah? Ceramah sikit derekah. Bukan. Itu kaedah, cara nak cari pendengar. Nak bagi orang dengar. Nak bagi orang suka tak suka, lantak dia. Yang seorang-orangnya dia boleh dengar. Kan? Dia tak suka pun dia dengar juga. Walaupun ada yang suka. Itu metod penyampaian. Ada orang dengan penyampaian. Ada orang tulis buku. Macam baru ni saya pergi Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia tulis buku. Dia kuliah, dia tak bersedar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Jadi tuan-tuan panggil lah, insya-Allah. Tuan-tuan boleh lena daripada awal sampai habis. Bukan kutuk, tapi nak bagi tahu. Itu cara penyampaian dah. Tapi dia melalui penulisan. Penulisan dia hebat, tuan-tuan, beratus buku. Saya pergi tengok, dia bagi buku saya kat saya, Sahih Bukhari, 12 jilid. Dia kata, Ustaz baca. Saya kata, 1 jilid, 1 tu pun saya baca setahun. Datuk tulis berapa lama ni? Dia kata, saya tulis buku 12 jilid ini hanya ambil masa 1 tahun. Tengok, dia tulis buku 12 jilid setahun. Aku 1 jilid belum tentu habis setahun. Sebab apa? Itu cara dia. Ada orang melalui media sosial yang kita nak bincang ni, TikTok lah, semua ni main peranan. Sebab tu kakak-kakak, ambil peranan. Apa yang boleh? Saya sebagai pendakwah boleh bercakap. Cakap lah. Ada yang boleh melalui apa? Penulisan. Tulis. Ada orang boleh rakam. Ni rakam ni banyak duit daripada kami ceramah pada. Mereka rakam-rakam, mereka masuk lagi YouTube. Mereka dapat duit. Kami haram tak dapat. Mana boleh? Kena claim royalty. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, apa metod yang boleh kita buat? Ni tak ada. Ada makcik tak tahu nak buat apa. Tangkap telur, buka tomeh telur, tangkap.
Lah post dalam Facebook, tak tahu apa. Lepas tu tanya pula, ini telur apa? Ada yang bawah tu telur pahang, telur mahang. Sampai tak tahu apa. Bagilah ada kaedah penyampaian. Ambil seluar sikit kan. Iman itu mutiara. Okey. Di mana iman kita? Menepus. Itu dakwah. Itu juga di antara metodnya. Dan yang terakhir, seorang pendakwa pendai ini kena ada tauliah. Kena ada tauliah. Kalau tak ada tauliah susah juga sebab itu sebagai satu undang-undang yang ada dalam sebuah negara. Sekian untuk round pertama. Wallahu a'lam. Baik. Oi, kuatnya. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdullah Khairi. Berapa kali kena tengah tentang kira tak? Tak kira. Tapi tak apa. Depa kata tengah, dia kata hak kena hak sakit jantung sakit kalau meninggal. Tak apa, meninggal dalam majlis ilmu tak? Dia kontrol. Ada mati. Ada. Saya terkah tu balik mati. Mati sungguh. Mati kat rumah. Mati di rumah lah. Lepas tu bini dia kata, saya pipi. Ustaz nak. Ustaz ceramah terkah, laki saya mati. Lepas tu saya kata, tu lepas nak. Saya nak ustaz ganti. Datuk tak berani Datuk. Sebab apa? Yang mai jumpa tu gigi pun dalam. Kalau ada gigi aku pun boleh juga. Jangan mampu. Dia pun live, dia pun dengar mampu aku. Baik. Dan alhamdulillah, di antara yang ditekankan oleh Ustaz Abdullah Khairi yang pertama sekali adalah berkaitan dengan ilmu. Paling kurang basic. Tambah-tambah kita ni orang lelaki akan menjadi suami, akan menjadi ayah ni, kena ada ilmu basic agama itu sendiri. Dan kemudian apa yang ditekankan lagi oleh Ustaz apa dia? Adalah metodologi, kaedah bagaimana kita menarik orang untuk suka kepada kita. Kadang-kadang ada orang kata Ustaz pun gila dah cari follower. Kan? Kalau kita tak dapat follower, macam mana kita nak bagi orang suka dekat kita? Nak bagi dengar-dengar benda-benda yang baik supaya orang suka kepada benda-benda agama dan sebagainya. Cuma kaedah, metodologi itu berbeza. Sebab zaman sekarang tidak boleh terlepas daripada TikTok, media sosial dan sebagainya. Apatah lagi zaman sekarang ni dia lebih ke arah video. Yang orang suka tengok video. Sebab itulah semua lah ni duk main ke arah video. Facebook pun buat reel, IG pun buat reel, pakai nak buat video apa semua. Sebab orang suka ke arah tu. Jadi kita perlu mencari kaedah bagaimana untuk menarik minat. Kalau awal-awal TikTok, saya ingat dulu masa kita PKP lah kono, baru duk mula main masuk dalam dunia TikTok ni. Ustaz-ustaz baru duk masuk dalam dunia TikTok ni pada zaman PKP itulah. Masa tu tak main, dulu ceramah banyak. Sebelum PKP tu ceramah banyak, pun tak ada apa, tak tahu nak buat apa. Kuliah lah. Follower kan banyak mana apa tu kes tokoh tau. Woi, mayang dah weh. Kes tu follower ni juta. Haram lah, aku tak ambil juta. Kan? Berapa ustaz apa? 850. Dengan sombongnya. Saya 1.5 juta. Biar ni tak banyak orang tak banyak. Yang tu semua makcik-makcik tua lah. Ikut dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang Allah SWT, insya-Allah hari kita akan minta buat rumusan terus boleh kono sebab kita pun dah panjang. Tapi sebelum saya nak serah kepada Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan, inilah pentingnya perpaduan di antara kita, inilah pentingnya ekonomi kita semua insya-Allah. Dan Masjid Andalusia tidak terlepas daripada nak membantu saudara-saudara kita dekat sana. Jadi kita nak buktikan pada malam ini berapa ramai yang boleh membantu saudara-saudara kita dekat sana. Tadi Tuan Nadir An-Nuri dah cerita dah kepada kita. Nuri benar? An-Nuri. Nadir tu bukan AII. Kan, dah cerita dah macam-macam dekat kita apa yang berlaku dekat sana, hospital dibom, sekolah dibom dan sebagainya. Jadi pada malam ni tak boleh terlepas daripada setiap orang untuk sama-sama nak menyumbang supaya duit kita, harta kita, barang kemah kita boleh sampai dekat sana untuk membantu mereka dekat sana. Sebab apa Gaza kuat? Sebab apa Palestin kuat sampai sekarang? Mereka tidak mampu untuk memusnahkan keseluruhan daripada Gaza tersebut. Adalah disebabkan kesatuan hati kita orang Islam satu dunia. Jadi kita nak buktikan pada malam ini insya-Allah sama-sama. Ada jalan macam mana? Kutip ke lagu mana? Ada jalan kutip. Jadi insya-Allah saya serah kepada Ustaz Abdullah Khairi. Jadi kita akan jalankan tabung. Tuan-tuan bagilah tuan-tuan, termasuk di atas pentas ni. Boleh ya? Tapi cuma jangan main kat saya, minta kat Syaril. Duit kat dia.
Dia tak pegang ambil jenis tak awak ambil duit. Kan? Jadi kutip semua dan pastikan setiap daripada sen kita, berapa pun duit siling yang ada, berapa yang ada, maklum-maklum hak ada, rantai apa semua gelang, rongkai siap-siap. Potong. Tu, rongkai dah tu. Rongkai tetap insya-Allah. Okey. Baik. Jadi Hei. memang kan Tak boleh budak, tak boleh. Tipi. budak-budak dia malu sikit, jangan nak malu. Budak-budak malu sikit bagi hak yang kemah-kemah sikit. Ni adik. Watak. Oh, Cepat Zun. 4 orang lah. Berapa yang kita ada? Cepat insya-Allah. Terus belakang. Tak silap saya nak umum malam ni juga insya-Allah. Kita nak tengok berapa yang kita boleh kutip pada malam ini. Insya-Allah. Saya pernah buat untuk Palestin di sini pernah buat. Masa aku dengan mati. Masya-Allah. Yang hebat saya pernah berada di Baitul Laham ataupun di Palestin. Dia Gaza lain, tebing barat lain. Yang Masjid Al-Aqsa tu di tebing barat. Saya pernah 3 kali. Dengan Ustaz Aslim pun pernah. Kami pergi sekali kan. Tapi kali yang keempat saya tak boleh masuk. Yang hebat ni tuan-tuan, saya pernah berada di tempat anak-anak yatim di Palestin, di tebing barat. Kami pergi ziarah tu. Tapi sebelum ziarah tu malam tu, kita pakat bubuh lah gula-gula kan, ikat nak bagi kat budak-budak. Sampai saja dekat sekolah tu, ni budak-budak anak yatim ni yang bapak depa, mak depa terbunuh. Dibunuh oleh Yahudi. Oleh Israel. Ya. Akhirnya apa? Depa beratuk panjang ni. Saya sebagai ketua rombongan Mutawif tu kan, saya pun ambil tengok budak tu perempuan segak kan. Jadi kita tengok segak lah budak Palestin ni. Segak tuan-tuan budak Palestin ni. Jadi saya ambil lah 2 coklat yang kami bungkus tu, bagi kat budak ni. Budak tu kata, "Ji wahid bas." Bagi aku 1 ya. Saya kata, "Limadha ya bin?" Kata apa? "Hada wahid li wa hada li sadiqi." Dia kata, "Hak 1 ni untuk aku." Dia kata, "Hak 1 lagi ni bagi kat kawan aku." Dia kata, "Aku tak mau ambil." Tengok. Depa punya prihatin dengan kawan-kawan ni. Sebab apa? Sebab aku mak ayah tak ada. Depa ni pun yatim juga. Pasal apa bagi aku lebih? Kita anak yatim kita macam mana? Bagi 1, nak 2, nak 3, nak semua kalau boleh. Depa sampai macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Prihatin kepada kawan-kawan. Kalaulah tuan-tuan prihatin malam ni, tuan-tuan bagilah. Kita nak sumbang untuk Palestin. Gaza sekarang tuan-tuan 4 hari depa gejatan senjata. Sebab apa? Siapa yang tahu-tahulah. Depa pergi Kuala Lumpur yang kutip-kutip ni, patutnya kena bagi orang tua-tua. Baru ni kami buat di Paksi. Alhamdulillah ada grup khasidah tu kan. Depa kutip tak ramai. Yang hadir tu dalam 5,000 orang. Tapi dapat 10,000. Sebab kita pergi seorang-seorang. Ini budak-budak hilang dah. Di mana dah. Depa suka pergi grup. Tuan-tuan, perempuan, panggil depa. Hilang dah Kita pun. tolong kelui. Kita kalau kata lepas tak lalu kita lega tak lalu. Mana budak ni mana? Hei, mana bin? Balik dah bang. Tak tahu pegang siapa-siapa niat kereta balik tu. Tak ada tu pun. Kena bagi orang tua-tua. Orang yang biasa kutip. Baru ni dapat. Okey, alhamdulillah rumusan. Tuan-tuan, 1 pokok kalau tebang dia boleh menghasilkan beribu batang mancis. Tapi 1 batang mancis boleh membakar beribu pokok. Tuan-tuan, jadilah tuan-tuan batang mancis yang memberi faedah. Faedah macam mana? Batang mancis dia ada kepala. Kepala tu tujuannya untuk bakar. Tapi nak bakar dia kena toreh. Kena asah. Asah tu apa? Buang hak negatif dalam kepala ni. Tonyoh sikit. Sebab tu malam ni kita ceramah, Ustaz Hazrin dia tekan, dia hentam betul-betul. Kita kalau silap guna media sos ni tuan-tuan, kita terpengaruh dengan tak elok. Dia tak akan elok lah. Tapi kalau kita guna benda elok, kita gurih elok-elok, dia akan jadi elok. Gurih dia boleh terbakar, boleh memberi manfaat untuk bakar apa yang ada dalam benda yang tak elok. Sebab tu tuan-tuan, media sos ni mau tak mau kena ada. Saya dulu ada Facebook ya. Lepas tu ada Instagram. Lepas Instagram dia kata, "Ustaz, kena ada TikTok." Saya pun daftarlah TikTok. Kemudian dia kata kena ada Twitter tu bukan Twitter, dia Twitter.
Kan, kena ada. Tapi saya tak aktif. Saya aktif dalam TikTok aja. Nak buat macam mana? Tuan-tuan, rupa-rupanya bila ada media sos ni, ada WhatsApp, ada Telegram, manfaat banyak sebenarnya kalau kita guna betul. Ada seorang sahabat saya, Ustaz Usop ni dia timbalan Dewan Ulama Kedah. Dia bagi macam mana? Tiap-tiap pagi dia akan hantar satu muka Al-Quran dekat saya. Jadi saya buat macam mana? Sebelum saya baca apa pun, TikTok ni ke, tengok Instagram ke, tengok Facebook, tengok Twitter ke, sebelum tengok saya akan cari Ustaz Usop ni dulu. Cari dia mesti hantar. Kalau tak hantar, saya akan telefon dia. Tak ada ke surah kan? Sebab apa? Wajib bagi saya baca Quran dulu. Saya akan baca Quran dulu. Mesti baca satu muka. Bila habis baca satu muka, barulah saya nak tengok apa-apa yang saya nak tengok. Sebab dia banyak manfaat. Kita jadikan media sos ni untuk manfaat diri kita, tuan-tuan. Allah, sekarang ni ada satu, tuan-tuan. Tuan-tuan kena download. Namanya Tartil. Tartil, tolong download. Tartil ni siapa download? Tuan-tuan boleh cari ayat Quran ni cukup mudah. Tekan aja dia search. Kita baca aja. Walamma dakhalu. Terus dia akan bagi tahu. Ayat apa? Surah apa? Baca macam mana? Qiraat apa nak baca? Sampai macam tu. Kaedah free ya. Tartil. T-A-R-T-E-E-L. Ini aplikasi. Dan baru ni tuan-tuan, ada satu lagi nama. Mukharranah. Ni tuan-tuan yang baru ni. Ada satu lagi aplikasi yang tuan-tuan kena download. Yang dikeluarkan oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bawa Al-Abqari. Tuan-tuan type Al-Abqari. Satu aplikasi ni cukup bagus. Dia menjawab persoalan apa yang kita bermasalah dalam hal agama. Contohnya, tuan-tuan, tawaf tidak? Tuan-tuan nak keluar daripada Mekah ke Taif, nak tawaf tak tawaf? Tuan-tuan type aja dalam tu aplikasi tu. Dia akan bagi jawapan yang cukup detail dengan hadisnya. Hadis ni hasan atau tidak? Hadis ni sahih atau tidak? Hadis ni boleh dijadikan sebagai hujah atau tidak? Sampai macam tu. Menunjukkan cukup mudah. Tuan-tuan type Abqari. Q-A-R-I. Abqari. Yang ini bahagian yang dulu punya Datuk Dr. Zulkifli. Dia yang ni. Dalam tu tuan-tuan tengok ada aplikasi yang macam-macam yang menjawab persoalan agama. Ni media ni banyak. Dan saya sangat hormatlah tuan-tuan. Ada dua orang menteri besar ni. Tuan-tuan yang pertama, Datuk Sanusi. Tuan-tuan tengok setiap hari dia download ayat Quran. Ayat Quran setiap hari. Termasuk juga menteri besar Perlis. Tuan-tuan, manfaat sungguh tuan-tuan. Kalau tak dan baca, kawan saya tak hantar, saya akan baca yang ni. Sebab saya buka Facebook, saya tengok mesti ada Quran, saya akan baca. Tuan-tuan tengok, kita ni ambil manfaat dah tuan-tuan yang dikasih adik-adik kita. Apa yang boleh ada di kalangan tuan-tuan, dia kodkan kata-kata ustaz. Macam baru ni saya ceramah, spontan saja terkeluar daripada mulut. Tuan-tuan carilah sahabat yang baik. Kerana sahabat yang baik ni, bila kita berkawan, binalah memori sebanyak mana yang mungkin. Kita tak boleh patah balik dah. Kerana gambar yang kita ambil, kita bersama dengan dia, itu akan menjadi bahan bukti bila kita meninggal. Saya buat dalam bentuk ceramah macam tu. Tiba-tiba orang kod, orang masuk. Rupanya tuan-tuan viral. Menjadikan sahabat yang baik. Akhirnya mereka, suara saya tu naik sampai ke udara tu. Orang terjun daripada apa? Kapal terbang. Dengar suara saya, tuan-tuan, jadilah sahabat yang baik. Sambil terjun tu. Sampai atas bukit. Sampai tu dalam hutan. Dalam hutan berkeluar suara saya juga. Sama juga dengan suara yang tu. Pudin. Sama juga tuan-tuan, sama. Nabak kata, gunakan kesempatan yang ada, apa yang boleh. Ya, kalau tak boleh, tuan-tuan nak ceramah. Rakam suara ni. Boleh teratur. Sampai orang buat lagu tu, rap, boleh teratur. Buat rap suara dia. Saya pun sama, dia buat rap. Rap apa? Tu yang terka tu. Hoi, last kali. Hoi. Jadi macam tu tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu kata, gunakan apa yang ada. Apa tuan-tuan boleh? Yang anak muda ni boleh apa? Kita boleh rakam. Kita boleh copy. Tak boleh copy. Saya macam mana? Share, paste. Ada benda baik, share, paste. Kan ada orang baru ni masuk Masjid Laguna. Apa nama tu? Sahabat kita tu. Dia cerita pasal Laguna semua. Allah, ustaz minta tahu hang ni Facebook apa? Minta tahu apa?
Aku tua-tua aku update ni nama ni. Ni dah. Tengok ni. Saya share. Orang komen dalam tu, dia kata, apa ni? Terlalu pedih dia cakap. Ni, dia lagu nak. Tak tengok ni. Hang teruk dia. Tak. Mana duk tahu. Internet dah cak ayam. Ni. Mana dia ada? Ha ni. Abu Aidan. Woi ni. Abu Aidan Faris. Nah, bukan lagu nak Busyra. Busyra lah. Tak guna betul. Di Al-Busyra ada tu. Kan? Orang pakai share apa? Tengok. Siapa dia ni? Mangkuk ayam mana ni? Tuan-tuan tengok dia komen sini, dia tulis bagaimana Masjid Al-Busyra. Ni dia komen ni dengan bubuh gambar, tuan-tuan tengok. Orang pakat bos itu, kami dah pernah pi tengok. Kebaikan yang dia dapat cukup hebat. Ada orang doa, alhamdulillah, ustaz. Dia tak tahulah sama ada ustaz ke siapa. Dia bubuh gambar daripada ni tahun. Ni bila macam ni Al-Busyra ni masjid ni. Dia boleh naik tarah ni. Ni teruk ni tu. Ni berak pun pakai korek lubang kau ni. Tu teruk tu masjid tu. Sampai upgrade sampai macam ni. Nampak? Ada kebaikan yang boleh kita sumbang. Sebab tu tuan-tuan, guna sungguh-sungguh media sosial ini. Saya yakin dan tuan-tuan tak boleh berceramah macam kami. Apa yang boleh kita sumbang? Banyak insya-Allah. Saya harap akan memberi kebaikan kepada umat kita sebelum kita meninggal lah. Dan saya juga nak ucap terima kasih lah pada malam ni Datuk Asri. Ni, tuan-tuan tengok flyers ni. Wahai anak muda, jadilah orang yang hebat ni. Siapa yang nak join untuk menjadi tenaga pelajar kepada pelaburan saham yang sah dan patuh syariah. Datuk Asri terlibat tuan-tuan sehingga kan dia mengeluarkan UPM mengeluarkan sijil profesional. Nampak? Dan kita juga ada orang hebat di sini ni, Datuk Nan ni. Kopek. Kopek dah dah, Qpek. Datuk Nan, maaf, kaki melawak semua ni. Ni, Presiden Qpek. Persatuan pengguna kaki tangan awam. Ni semua orang hebat-hebat dekat Laguna ni. Bukan tak ada guna, weh. Laguna berguna, nampak tak? Ni menunjukkan bahawa kita gunakan mereka buat program. 10 tahun dah Masjid Laguna ni. Dan saya main dulu, tak ada lagi. Main tengok tidak ada dewan yang cantik. Wahai tuan-tuan yang ada di sini, malam ni boleh tak kita bagi satu tepukan gemuruh kepada ahli jawatan kuasa Masjid Laguna, boleh tak boleh? Hebat tuan-tuan. Saya masuk dewan tu macam dewan hotel 5 bintang tu. Tu. Punya sejuk. Masuk sejuk. Dia berkata ni kami kalau tak sejuk. Tak sejuk apa, aku ketak sampai ke teluk. Menunjukkan apa? Hebat pihak pengurusan ni. Jadi alhamdulillah Masjid Laguna Andalusia, walaupun nampak Andalusia. Kita kalau sebut Andalusia ni orang tua Andalusia kan. Andalusia kan tua. Tapi Masjid Andalusia Laguna Merbuk adalah satu masjid yang hebat dan akan menjadi satu mercu tanda bila main Sungai Petani. Kalau pergi Merbuk, Masjid Al-Busyra. Tuan-tuan bagi tepukan gemuruh pada Masjid Al-Busyra. Hebat dong. Pada muka kena band lah. Dan malam ini tuan-tuan, alhamdulillah boleh ada 10 tahun sambutan ini. Satu sambutan kalau kita panggil 10 tahun, jubili apa? Jubili apa tu? Kalau 10 tahun? Jubili apa? Bubuh lah jubili apa pun. Jubili gangsa kot. Kalau 25 jubili era. Kalau 50 emas. Kalau 100 mampus terus. Antara jubili apa pun 10 tahun. Jadi alhamdulillah sempena 10 tahun Masjid Laguna berada di Sungai Petani. Mari kita gegarkan malam ni dengan 3 kali takbir. Boleh tak boleh? Takbir! 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 Allah. Dia tak mau nak share. Banyak. Alhamdulillah, semangat kita pada malam ni. Kita duk tunggu tengok berapa banyak hak boleh. Saya duk risau ni. Tuan-tuan tolong kelui. Kalau kata depa tak main lalu kat kita, jangan lupa lega. Hello jangan lupa lega lah tak main kita. Jangan lupa lagu tu. Panggil depa. Bubuh tu kita kira sekali lagi kita tengok berapa yang boleh. Insya-Allah baik.
Baik, jadi sebelum kita nak tamat betul-betul ni, kita sudahi dengan doa, boleh ke Ustaz? Nah, jadi saya silakan Ustaz Abdullah Khairi untuk memimpin doa kita pada malam ini, silakan. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله خير الأمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة، إنك على ما تشاء القدير. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وثلث عليهم كلبا من كلابي. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وزمان. يا الله ya Rahman, malam ini kami berkumpul ya Allah untuk mengingatimu ya Allah. Ampunkan segala dosa kami ya Allah. Jika sekiranya kami lemah, kuatkan kami. Kami jahil, tambahkan ilmu untuk kami. Dan jika ada di kalangan kami yang tidak sihat, ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu, dengan keberkatan majlis pada malam ini, jika sekiranya ada di kalangan kami ya Allah yang hatinya tidak tenteram, damaikan hati dan hati mereka. Dan jika sekiranya ada di kalangan keluarga yang bertelingkah, pertemukan, kukuhkan tali silaturahim di antara mereka. Dan jika sekiranya ya Allah ada di kalangan kami yang tertanam dalam diri mereka sifat-sifat yang mazmumah, jauhkanlah ya Allah, tanamkan dalam diri mereka sifat-sifat mahmudah. Ya Allah, tolonglah sahabat kami di Gaza, kuatkan hati mereka ya Allah. Dan ada di kalangan sahabat mereka, anak mereka, isteri mereka, suami mereka dan saudara mereka gugur sebagai syuhada. Ya Allah, sesungguhnya syuhada-syuhada ini akan memberikan syafaat kepada ahli keluarga mereka. Dan kami di sini ya Allah berdoa supaya kami dapat bersama dengan para syuhada ini ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai itu ya Allah, keberkatan majlis pada malam ini jadikanlah ya Allah, jika ada pahala untuk ibu dan ayah kami yang berada di alam barzah, luaskan kubur mereka sejauh mata memandang. Dan jangan kau seksa mereka ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatun min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratun min hufarin niran. Allahumma anta rabbahum wa anta khalaqtahum wa anta hadaitahum lil islam wa anta qabadta ruhahum wa anta a'lamu sirran wa alaniyatahum. Allahumma faghfir lana wa lahum ya Allah. Allahumma faghfir lana wa lahum ya Rahman. Allahumma faghfir lana wa lahum ya Zal Jalali wal Ikram. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya kami karim, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya selaku moderator pada malam ini mengambil kesempatan memohon maaf kalau kata ada salah silap, tersilap perkataan, ada perkataan yang tak sesuai, yang mengguris hati dan sebagainya sepanjang mempengerusikan forum pada malam ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Hazlin Bahrin kerana memberikan ilmu kepada kita malam ini. Dan terima kasih kepada pihak penganjur kena menjayakan program yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi sebelum saya nak serahkan kembali kepada DJ kita, boleh tak kita panggil bangun sama-sama kita berselawat? Tutup tu saya bagi terus. Boleh tak? Jadi jom kita berselawat sama-sama, kita bangun. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
والسلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.